أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون Sadaqallahul Azim. Surah Fatir, surah yang ke-35 diturunkan di Mekah. Bagi surah ni ada 45 ayat. Dan surah Fatir ni surah yang ke-35. Mula daripada Fatihah, Alif Lam Mim, Baqarah dah. Mari sini, sampai sini ni yang ke-35. Daripada 114 surah. Surah Quran semua ni ada 114 surah. Kemudian surah Fatir ni yang ke-35. Surah ni diturun di Mekah. Maknanya sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Madinah. Ada bagi surah ni 45 ayat. 45 ayat. Kalau gitu muqaddimah surah Fatir ini, surah ini diturunkan di Mekah sebelum daripada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah. Mengandungi 45 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, bila-bila lagi sampai 45 ayat bagi surah Fatir. Dinamakan surah Fatir. Gapo makna Fatir? Pencipta. Dan pencipta ni orang yang mengada, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang buat alam, buat langit, buat bumi. Buat segala-gala. Bahasa Arab kata Fatir. Yang mengadakan, yang pencipta. Dan pencipta ni yang mengada, Tuhan yang mengadakan. Kalau gitu mengada ni satu sifat daripada sifat Allah Ta'ala.
Kerana Allah adalah Tuhan yang mengadakan semua alam, semua makhluk. Kalau gitu surah ni nama dia Fatir. Gena boleh surah ni dinamakan surah Fatir? Kerana di dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala menegaskan kekuasaannya sebagai pencipta yang menjadikan sekalian makhluk menurut bentuk yang dikhenakinya, yang dikhenaki oleh Allah Ta'ala. Di awal ayat lagi, awal surah lagi, Allah Ta'ala ayat kata Allah lah yang mengadakan 7 tala langit, yang menjadikan malaikat. Malaikat tu ada sayap. Nah, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan lebih pada 4 sayap pun ada lagi. Maka Allah Ta'ala mengadakan sesuatu mengikut apa yang ia khanak. Jadi dalam ayat yang pertama tu kecek dah buku mengada, buat makhluk. Ni sebab ni lah surah ni dinamakan surah Fatir. Kerana di dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala menegaskan, Allah Ta'ala beritahu pada kita dengan cara tegas, dengan cara yakin molek, bahawa dia adalah mempunyai kekuasaan. Dia ni adalah Tuhan yang amat kuasa. Sebagai pencipta. Dia ni adalah sebagai pencipta yang mengada. Pencipta itulah keluar daripada makna fatir tu. Makna fatir, makna mengada tu. Yang menjadikan sekalian makhluk. Allah lah yang mengadakan sekalian makhluk menurut bentuk yang dikhenakinya, yang dikhenaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat walah mana, ngikut khanak dia sendiri. Tak ada siapa duk tolong buat tubik baik ke dia ke, ataupun duk tolong uruh ke dia, tak, mengikut khanak dia. Tuhan buat langit, pasal langit yang kita duk nampak tu, dan yang kita tak nampak lagi, mengikut khanak dia lah. Tuhan buat bumi, mengikut khanak dia. Dan yang kita tak boleh tengok, Tuhan buat malaikat, mengikut khanak dia juga. Malaikat yang Tuhan buat tu ada sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan mengikut khanak dia. Lebih pada tu lagi, lebih pada 4, 5 pun mengikut khanak dia. Dengan sampai Jibril tu ada 900 sayap. Malah Nabi kita Isra dan Mi'raj, dia boleh tengok Jibril mengikut rupanya yang asal, iaitu mempunyai 400 sayap. Itu mengikut khanak dia. Banyak lagi makhluk yang kita tu tak kenal, tak tahu, tak biasa tengok. Maka Allah Ta'ala mengada mengikut khanak. Makhluk atas dunia, atas bumi ni pun, yang kita tak tahu, kita tak biasa tengok tu banyak lagi. Kalau kita dah tengok belalai, katak, cicak, burung tu kita dah nampak. Dalam laut tu, ikan tu nak berapa jenis ikan. Pelik-pelik. Itu ada rupa ni, rupa tu, apa semua mengikut khanak Allah Ta'ala. Ni sebagai kita boleh tahu kata Allah adalah mempunyai kekuasaan yang tinggi, yang besar, yang tidak boleh banding dengan sesuatu. Dan kita tengok dalam gambar ikan dalam laut tu,
nak kata ke apa bahasa. Ada serupa dengan daun kayu, serupa dengan ada cahaya tubik gapo. Dan ada hok berambu di kepala, serupa sutau tu dah. Tu kita duk tengok tak apalah, tak ada rasa pelik lah. Tapi hok mengikut khanak Tuhan tu banyak lagi. Apatah lagi makhluk-makhluk hok kita tak nampak. Tu malaikat. Hok tu kita kena iman mengikut apa yang Allah Taala ceritalah. Kata ada saya. Tapi kadang-kadang malaikat tu dia boleh merupakan manusia. Supaya satu masa dia mari kecek dengan Nabi. Mari duduk sekali dengan Nabi dalam masjid. Duduk berepek dengan Nabi, rupa manusia yang bersih. Tapi orang Madinah semua duduk sekali dengan Nabi, tengok tak ada siapa kenal Jibril. Tak ada siapa kenal dia mari rupa manusia. Tapi orang tengok tak ada siapa kenal seorang pun. Nak kata mari jauh, tak ada nampak bekas musafir. Tak ada nampak apa letih penat peluh ke tak. Olehnya orang yang mari jauh tu dah nampak bekas lah. Peluh panas ke apa tu. Nak kata orang dekat, orang Madinah sendiri tak ada siapa kenal. Maka Rasulullah ayat kata itulah Jibril yang mari mengajar kamu akan Islam, akan iman. Mengajar agama pada kamu. Kerana dia mai duduk berepek dengan Nabi, sobat penuh dalam masjid tu. Mari tanya Nabi, apakah iman, apakah Islam, apakah ihsan. Tanya Nabi jawab. Tanya Nabi boleh jawab. Kalau Nabi tak boleh jawab kata, orang menanya lebih tahu pada orang kena tanya lagi. Maka dia pun royak. Bos tak ya tu baik lagi. Pas dia pak sahabat tengok. Tak tahu pergi ke mana lah sebab tu pergi start right gila. Maka Nabi ayat kata itulah Jibril mai mengajar kamu akan agama kepada kamu. Tu dia merupa manusia. Rupa manusia. Katanya Nabi biasa tengok rupa Jibril hak asal ni iaitu malam Isra dan Mi'raj sekali. Lepas tu malam hari mula turun wahyi di Gua Hira tu sekali. Lepas tu orang lain tu dia mari dengan rupa manusia, mari menjinak-jinak Nabi lah, tak ada yang dikejut dak lah. Hani mengikut khanak Allah SWT. Tu malaikat. Haji pun subhanallah tak. Tuhan buat khanak. Cara jin tu. Cara hatu tu bahasa mana. Dan binatang lain, makhluk lain tu nak kata ke berapa bahasa. Mengikut khanak Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah adalah Fatir, pencipta. Allah adalah Tuhan yang mengadakan. Tu dia dah. Tu tengok jenis sumuk jenis gapo tu pun. Tapi kalau tak perhati, tak ada rasa pelik, rasa tamada. Tapi kalau kita perhati, supaya sidik tenung. Kaki awak ngak apa kereta meko dah. Ngak. Orang-orang tua dulu tanya sidik tenung. Kena? Mak mu tidur kena? Maka dia buat. Karena pelik sidik tenung tu ngongak awak kaki panjang. Belalai biasa tu. Cicak biasa tu. Ada pokok biasa tu hanggut semata. Mengikut khanak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keelok hikmat daripada Allah SWT. Tapi Tuhan jadi manusia adalah ahsanu taqwim. Seelok-elok pendirian. Manusia ni lah yang paling molek sekali. Kalau padu dengan sidik tenung jauh lah. Kalau padu dengan belalai jauh lah. Kerana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya mengadalah oleh kami ke manusia di dalam seelok-elok bentuk ke. Manusia molek sekali, jalan atas kaki dua, makan dengan tangi.
kalau lembu tu molek juga kita tu lembu molek, tapi berjalan tak kaki pak, makan dengan mulut selalu. Maka ini semua adalah bagi kita manusia ni boleh mikir di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kalau tak mikir, sama ada gitu lah. Bahasa tak ada apa kali lah. Intisari kandungan surah ini ada gapo? Dalam surah ni nak kecek hal gapo tu? Hak kita nak masuk dalam surah Fatir ni. Pada mula surah ni ditegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, we tahu pada kita dengan jalan tegah. Tak ada syak langsung lah. Nah, dengan jalan yakin cerak kata Allah adalah mempunyai kekuasaan menciptakan sekalian makhluknya. Allah lah yang mengadakan segala makhluk. Allah lah yang buat segala makhluk. Walau makhluk hok menyawa orang panggil binatang. Nah, hok tak menyawa orang panggil jamak, benda kerah, benda petaka, batu, kayu, apa semua Tuhan mengada. Ya kalau hok menyawa ni nate, kita ni masuk dalam jenis binatang lah, binatang yang bergerak dengan sendiri tu orang panggil binatang. Dan hok jamak dalam istilah bahasa Arab tu dah, kalau jamak tu biasanya toko kerah dia batu kayu ke apa. Padahal hak jamak tu ada hak hidup, hak kayu tu hidup. Ada hak mati kerah, hak batu, pasir, tanah. Nah, maka semua tu Allah lah yang mengada. Tak ada sebutir habuk pun, stokor habuk pun hak keluar daripada gapo? Daripada benar Allah Taala mengada. Semuanya Allah Ta'ala mengada. Maka dalam ayat tamu dia nak kecek hani ataupun nak royak hani. InsyaAllah kita masuk dalam ayat ni. Nah, kita boleh tahu lebih panjang lagi. Lepas pada surah Fatir ni, lepas pada surah Fatir ni surah Yasin apa? Pada surah Fatih ni surah Yasin. Yasin ni kita biasa lalu semua nah. Kita dah biasa baca semua. Tapi baca lafaz lah. Isi dia tu insya-Allah. Nah, lepas dah surah Fatih ni royak belah-belah. Kau orang nak faham surah Yasin tu, dah boleh sipel belah-belah. Jangan lepas peluang lah. Nah, ada pun surah Fatih, surah nak apa? Sabak kemarin ni kita lalu. Ada pun Yasin ni kita dah baca semua. Dan menegaskan bahawa apa jua jenis rahmat yang diberikannya kepada umat manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahankannya. Tuhan bila dia nak beri rahmat pada manusia ni, akidah, ilmu, hikmah ada belaka ni. Bila kita mengaji ni kita temu akidah, pegangan kita, ilmu kita. Nah, ada sebut belaka. Kita dalam surah ni juga nak royak dengan jalan tegah. Nah, royak dengan jalan cerak, yakin molek bahawa apa jua jenis rahmat yang diberikannya oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia. Rahmat hak kita duk kecak, duk rasa sedap, tu rahmat. Dan rahmat nikmat, kalau mana kepada Tuhan turun kepada kita, orang panggil rahmat. Baru mula sampai kita dah, orang panggil nikmat. Rahmat tu nasbah Allah Ta'ala kasih kita, dia bui. Bobui dah kita boleh makan, boleh kecak, boleh rasa nikmat. Orang panggil. Benar tu Allah ya. Apa dah? Supaya kata rezeki hak Tuhan kita, duit 10,000 Tuhan kita.
Mari daripada Allah Ta'ala, capai nak masuk dalam kocek baju kita, boleh kita beli, boleh gapo, itu mari daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesia belah Tuhan kita, pergi jual kelapa, dah, jualnya boleh duit 10,000. Tuhan kesia kita tu, kita tu, rahim kita, rahim daripada Allah Ta'ala, kita. Bahawa kau orang lain kata, Tuhan kesia kau orang lain kata. Ada seorang itu tak boleh. Kerana Tuhan tak ada rahmat. Ni lah. Hal lain tu banyak rahmat. Nak bila rahmat Tuhan tu, tak boleh nak bila lah. Kita pun boleh duit tu. Boleh pergi beli beras, boleh beli baju, kain, sedap kita. Dengan sebab duit tu nikmat. Nikmat daripada Allah Ta'ala yang boleh kita rasa sedap. Mudah katanya, kesia belah daripada Tuhan, Tuhan wi kita. Bila Tuhan wi kita, kita boleh rasa sedap, nikmat hak Tuhan wi kita. Tapi kalau tak selagi kita rasa sedap tu, tak jadi nikmat lagi. Duit kita dah 10,000 duk taruh bawah bata tu, kau duk makan kekering je. Nah, nikmat kekering tu ya, duit tak ada nikmat lagi. Tapi rahmat dah Tuhan tu boleh kita milik tu, sekian belah dah lah. Tapi lek kita tu tak ada boleh rasa sedap dengan rahmat hak Tuhan wi. Tapi kalau kita nak kecek kok, hak kita rasa pun rahmat Tuhan tu nasbah umum. Bila kita sebut sekarang rahmat, masuk nikmat. Dan bila kita sebut nikmat, masuk rahmat kata. Tapi kalau nak buat sosa, nasbah dia bui kita tu kesia belah daripada Allah Ta'ala. Nasbah kita boleh rasa sedap ni ialah nikmat yang Allah Ta'ala wi pada kita. Kalau gitu, dalam surah ni, nak ayat kata, apa jua jenis rahmat yang diberikannya oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia, kepada kita semua ni, maka tidak ada suatu pun yang dapat menahankan. Dan hak Tuhan nak wi kita, tak ada siapa boleh nak tahan. Boleh kita, hak kita. Tak ada siapa nak tahan. Dan tak ada siapa boleh nak sekat. Zahir lah nampak sekatnya, tapi hakikat kalau sekat berjaya orang mau sekat tu. Hakikatnya Tuhan tak ada nak ui tu. Tapi zahir, boleh Tuhan tak ada nak ui tu. Nah, kanak Tuhan tak ada nak ui kita. Tapi sebab boleh tak ada siapa kita tu, muzahirnya, zahirnya orang tu sekat, orang ni sekat. Tapi hakikat dia Tuhan nak ui, sah nak marilah siapa-siapa sekat, boleh kita. Tak. Dan demikian pula sebaliknya. Olah nak sebalik. Sebalik ni maknanya gulawe hosak ni. Maknanya dalam surah ni juga Allah Ta'ala nak menegahkan apa jua jenis rahmat yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Itu sebalik dia. Hosak ni hak bui, tak ada siapa nak sekat. Dan sebaliknya pun subhanallah juga. Kalau hak Tuhan tak ada nak bui, maka tentulah ada suatu yang dapat menahan. Nah, gulawe dia. Kalau hak Tuhan tak ada nak bui, nya ada suatu nak menahan ataupun tak boleh, nya jatuh. Mudah katanya supaya kita pergi mengai ke dalam air tu dah. Dia nak boleh kita tak, nya takak kejak molek setok pun tak ada. Jatuh tak ada apa. Nah, boh dah raga kita kelik gula makan, Tuhan rahmat pada kita boleh ikan, kelik boh gula sedap makan, tu nikmat yang Tuhan wi pada kita. Dan sebaliknya kalau hak Tuhan tak wi tu sewi kita, takak dah. Setok dah. Jatuh pelong dah air. Ada dah ngai wek tu dah. Banyak sekali. Duduk tunggu jamai dulu kau bawa kain gigi elu dah. Tunggu setok jatuh. Hak tak boleh kita. Oh, capek sungguh tak boleh kita. Besar sana. Besar lalu. Hak tak boleh tu sama. Ada orang buat geno. Oh, sesat kalau boh raga, kalau gitu.
Tu dalil kata Tuhan tak ada nak ui kita. Dah hal lain pun subhanallah. Tak usah duk rasa sakit hati lah. Tak usah duk rasa bosan hati lah. Tak usah duk rasa kana. Dah nak boleh. Bergelak boleh subhanallah. Dah nak tak boleh. Nyekelecak pergi ke lain perak. Nah, kerana rahmat nikmat Tuhan tu, dah Tuhan nak bui, tak ada siapa nak mempertahankan. Dah Tuhan tak sebui, maka adalah sebab yang tak sapa pada kita. Wajib kita pegang i'tikad wi kejak iman kita terhadap nikmat rezeki dan rahmat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Balah ni lah. Sama ada sosok ataupun secara umum. Sosok ni benar umum tak boleh, ku boleh. Nah, dan secara umum dalam umur dia sampai 30 tahun, 40 tahun. Kerja dia rezeki boleh. Nah, capai seru mudah-mudah. Dah nak tak boleh. Gelepar kau tu pergi Malaysia tak jadi, pergi Brunei tak jadi. Nah, pergi situ tak jadi, pergi sini tak jadi. Kerana apa? Dah Tuhan tak sewi, tak sapa pada kita. Tapi kita kena usaha, kena cari. Nak tahu bui ke tak bui? Tunggu ke kena? Tak boleh, kena usaha. Kena tebah tani. Kalau Tuhan nak bui, tumbuh buah lah. Kalau Tuhan tak sewi, makan leh gajah, makan leh tu, makan leh ni, tak jadilah. Maka bila kita yakin balah ni, senanglah kita. Nah, senanglah kita. Tapi semua tu hak dunia ni ada suk laku. Kayalah setengah mana, suk dia habis. Habis bila? Iaitu bila nak mati, habislah rezeki dia. Boleh kau orang lain bila. Nah, seni sangat mana, suk di susah, suk di mati sebetulnya. Ha dunia. Mulai ke hak akhirat, maka tak habis apabila. Duk tambah. Dah. Ni pegangnya serta ilmu kita witahu balah tu. Kita bagi kita orang Muslim, bagi kita orang beriman ni balah tu lah. Apa tak ada? Kemudian diperingatkan kepada manusia supaya jangan mereka diperdayakan oleh kemewahan hidup dunia. Dalam surah ni juga nak kecek Allah Ta'ala jaga pada kita, beringat pada kita melalui ayat ni, ayat dalam surah ni, supaya janganlah mereka diperdayakan oleh kemewahan hidup dunia. Kalau tergede Tuhan mewah, kaya, senang setengah mana pun, jangan kita duk perdayakan, jangan duk tertipu dengan hati. Kena beringat apa tu Allah. Jangan so tak ada apa dah kahwin ni. Kereta pun ada dah, mutu pun ada dah, rumah pun cukup dah, duit pun masuk. Sehari berapa ratus, berapa ribu sehari. Jangan wicuk sekat tu. Ha dunia, jangan wicuk walah tu. Mewahlah setengah mana, jangan sudah, jangan terpedaya dengan hati. Apatah lagi kita bobo boleh duk. Ni kita bobo boleh duk pun perdaya dah. Jenera dah. Nah itu. Apatah lagi kalau mewah, kalau kaya, kalau apa. Tapi to have say, janganlah mereka diperdayakan. Perdaya ni supaya tertipu lah. Nah, ya daya supaya kita duk kecek daya tu lah. Daya tu biasa royak dengan lemau, koko jenera itulah. Daya. Maka mewahlah setengah mana pun, jangan kita duk ralik dengan kemewahan dunia tu. Dan janganlah pula mereka diperdayakan oleh syaitan. Setan duk hias kau tu duk daya kau tu duk kecek kau tu nak buat benda tak molek, jangan turut hai manusia, kerana tu hafsai pada manusia. Mung jangan turut. Setan duk suruh mung malas, setan duk suruh mung
lawan, setan duk suruh mu marah, setan mu duk suruh sombong. Jangan. Nah, jangan buatlah tu. Kerana setan itulah yang menjadi musuh. Nah, setan itu jadi musuh kita. Walau dia suruh berasa nampak sekaligus pun, hakikatnya dia nak daya kita nak jatuh gelang tak molek. Misal kita tu mau marah, tu nak murih orang, setan kata murih, jadi Allah. Kita nak jatuh. Tu setan lah kau tu. Kita nak jatuh, jadi Allah. Allah dah mau gomo kita. Semua tak kena lawan, kita kena tay kata. Jangan. Kerana bo kita turut dia, bo tay si ibu kita, kita susah. Nak bayar 4-500. Tu dia buku setan. Perkosaan ni kalau kita tak lawan dia, kalau kita tak zalim dia, tak apa, dia mau kata kita kalah, kita tak arok kita. Tapi bo siapa kita turut dia, akhirnya kita jatuh dalam gapo? Dalam bahaya, dalam rugi, dalam gapo. Kalau gitu, hei manusia tu have say, jangan duk turut syaitan. Ya, kerana syaitan dia menjadi musuh dan mesti dijauhi tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan tu jangan duk turutlah. Akhirnya rugi kita, bahaya kita, dan lebih-lebih lagi hanya siapa amal ibadat kita pun tak sepenuh lah kalau duk turut daya syaitan. Padahal haluh-haluh ya, buku tidur, buku gapo tu je. Kalau syaitan kata tidurlah, tu apa saja, baik tidur, pada hidup, gitu. Kita kalau turut tu pun tak semaya, tak puasa, tak gapo dah kita tak ada. Apa tak lagi hok besar-besar. Ya setan ni dia hias. Amalan tak molek, dia winapok molek. Nah, menghiaslah oleh syaitan akan amalan. Nah, amalan jahat. Kita nampak molek sekali supaya sana lah, supaya orang duk gocoh, duk belawai, duk balah tu. Dia mula-mula setan mai kata, jangan Allah gitu. Kalau Allah nampak kalah, nampak cerah kau orang malu. Tapi lepas pada tu timbullah bahaya. Kerana dia daya kita nak kerja benda jahat. Telah diterangkan bahawa tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang celak. Lepas pada tu Tuhan banding pula dah. Manusia ni hak betul, hak molek dengan orang tak molek tu serupa dengan orang buta dengan orang celak. Lepas tu buta dengan celak tu tak sama siapa bila. Orang turut jalan Allah, orang celak. Orang tak turut jalan Tuhan, jalan Allah, orang buta. Sama dak dua tu. Dalam ayat ni ada nak kecek, wak bandingnya lah. Dan gelap gelita dengan cahaya yang terang benderang. Tak sama juga. Gelap dengan cerah, tak sama juga. Nah, orang duduk dah gelap dengan orang duduk dah cerah tak sama juga. Serta suasana yang teduh dengan yang kancang panasnya. Tak sama juga. Teduh dengan panas tak sama. Buta dengan celak tak sama. Kalau Tuhan tak royak, kita tak khabar ada. Duk rasa tamada ada. Duk rasa tamada. Tapi tak sama orang tu. Buta dengan celak tak sama. Cerah dengan gelap tak sama. Teduh dengan panas pun tak sama. Serta suasana yang teduh dengan suasana yang kancang panasnya. Kancang panas tu panas cai boleh dah. Kita ambil kelimah sikit dah. Kalau tulis lah ni. Kalau kita dak kata panas cai. Pacai tu hak sia pecai lah itu. Lurah sia ceng. Nah, kita dak kata panas cai, panas tu panas. Panas cerah supaya terang benderang sat ni lah. Nah, cerah, cuaca penuh. Tak ada gelap sikit hebok tu.
Begitu juga supaya panah. Panah gapo dengan teduh tu tak sama. Teduh dengan panah tak sama. Begitu juga orang iman dengan orang tak iman, ataupun orang molek dengan orang tak molek tu tak sama sebenarnya. Dia lurah gapo. Kadang-kadang lurah hak sia tu nak supaya dengan kita dah. Nak supaya juga. Ni pun supaya panah ceng. Tapi ambil ceng saja. Ni kancang. Kalau lurah Melayu ni dia oleh dua je. Makan. Tidur. Dia ada dua-dua itu. Tapi kalau lurah sia, dia olehnya ada sekelimah tu pun ada dah. Ceng, supaya ceng ni dah kita panah ceng kita. Lalu ditegaskan bahawa tidaklah sama orang yang hidup hatinya dengan orang yang iman. Ni tepat dah. Orang yang hidup hati dan orang yang iman tak sama dengan orang yang mati hatinya. Orang yang mati hati tu dia tak terima apa dah. Tak terima apa dah. Orang royak ke apa? Kerah gitu. Kerana hati dia mati. Hati ni kadang-kadang sakit. Ya, hati ni ada 3. Yang pertama hati sehat. Qalbun salim. Dan yang kedua hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Tuhan cerita. Dan yang ketiga hati mati. Hati salim tu dia royak benda molek, dia terima. Masuk selalu dah. Dia pandai suluh. Ni molek, ni tak molek, dan dia terima selalu. Kalau hati maradun, duk syok. Orang royak apa-apa, kaya nampak, kaya tak nampak, kaya nampak, tak nampak. Tokoh mengaji nak orang royak, Quran royak, hadis royak, oh nampak. Gua klik ke rumah ustaz ya. Dia mau sarah ko tak molek. Nampak ko nu blodo. Maradun, hati dia sakit. Dan yang ketiganya hati mati. Hati mati ni walau royak sarah ngaji buat tubik ayat hadis tahu mana pun tak nampak. Kerah lebih pada batu. Banding kata kerah hati dia lebih pada batu. Ni tak nampak. Sorak sarah dia. Hatta orang tu pergi royak, hatta orang ni pergi royak geno buat tubik ayat, tubik hadis pun tak nampak. Tu hati mati dah. Maka kita nak qalbun salim. Hati yang sejahtera. Bila hati sejahtera, dia pandai pilih dah. Supaya bab kita ada api lagi ke? Tak cerah. Kalau hak beragai tu kena kocok, kena katok, bekak, kepek dulu baru nak tubik api. Tu hak maradah tu. Dia hak mapuh dah. Ada orang buat kena dah. Maka sifat hati tu balas tu. Kemudian orang hak hati mati, dia tak terimalah iman. Dia tak terimalah ajaran daripada Allah Ta'ala. Kalau gitu, serupa dengan buta dengan celak, serupa dengan cerah dengan gelap, dan serupa dengan teduh dan cahaya. Tuhan bandingnya pada kita, serupa itulah. Orang hati mati, dia tak terima kerana gelak dia. Lepas tu kalau ada orang hati mati ni, dia duk pisah nak pergi. Kau tak molek mata. Na'udzubillah. Ada. Inilah lalu ditegaskan bahawa tidaklah sama orang yang hidup hatinya dengan iman dengan orang yang mati hatinya, disebabkan sikapnya tetap berdegil di dalam kekufuran. Orang hati mati tu dia duk degil hati. Dia tu tak nampak kau jalan molek sana sarah. Tak berdegil setahun lepas setahun peduk subhanallah. Supaya kita tani pohon kayu mati. Tu ambil pohon kayu hok mapuh dah kita tani. Sebulan diruh lah.
sebulan tak ada apa keteh lah itu. 2 bulan tak ada apa ceding. Setahun, 2 tahun pun duk tunggu tu. Kerana pohon kayu tu mati. Tapi kalau kita tanam pohon kayu hak hidup, hari ni nampak keteh sikit, esok nampak daun selah, nah bulan depan nampak dahan, nampak konai. Maka manusia kalau hati dia mati, duk degil gitu. Keras supaya tokoh kayu tak subur tak. Diruhlah setengah mana, boh bajalah setengah mana pun. Kita dalam tanah kalau kahwin pun tak hidup. Nah itu. Tak kita ni tunggu di tanah seluk molek baja. Tak tumbuh ceding. Doklah dalam orang alim banyak mana pun. Doklah tepi masjid setengah mana pun. Doklah dengar Quran, dengar apa-apa. Tak berdegi. Marilah siapa-siapa ayat. Siapa tak berdegi. Supaya dengar benar hak mati. Tapi kalau hati dia tu subur molek, naik. Bila lagi kita dalam tanah baja, nah, kita hepat dengan kane-kane lembu ke apa, kau subur. Begitulah orang yang hati hidup, bila dia masuk, nah dia masuk masjid, dia dengar Quran, dia dengar hadis, dengar orang mengajar dengan apa, kau senang, kau luah, kau cerah. Ni tu hewak bandingnya sifat hati manusia tu biasa itulah. Nah, disebabkan sikapnya tetap berdegil. Degil ni kita panggil tu degil ni bahasa kecek kampung tu kerah hati dia. Kerah hati dia. Mudah lagi kerah perut. Kerah perut faham. Kalau kerah perut degil dia panggil dah. Dia kata gitu dia nak duk alah tu. Lepas setahun apa tak ada lah berdegih pos sekarang. Ni degih. Kerana mari daripada hati dia tu mati. Teruk sekalinya ialah degil di dalam kekufuran dia, dalam tak iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doalah semoga jadi hati kita ni lembut. Bukan mana lembut tu ikut rasa dak. Nah. Kita tanya, misal dokang tu lembut. Bukan kata dia tumbuh ikut se. Dia tumbuh dokang dia lah. Dia lembut, hidup molek. Bukan dia tumbuh ikut se. Dia tumbuh dia. Begitu juga kita manusia hamba Allah beriman. Hati kita lembut. Bukan mana ikut se. Tumbuh mengikut orang beriman lah. Ni kita ada juga kita tu rasa tak alih waktu atau itu. Kena jadi kok lain. Tak jadi. Dan kita orang beriman dia tak jadi. Turut Al-Quran, turut Nabi, turut sunnah Nabi, dia tak jadi kok lain. Dia dah tumbuh molek situ. Supaya kita tanya diri, dia dah tumbuh kecak. Kalau diri tu subur molek. Kita ada juga pesan, orang pesan kata jangan dia turut ikut se. Dia turut, dak, dia turut kok jalan molek. Benda molek dia turut jalan molek. Kalau dia gitu turut jalan tak molek tu bukan dah tu. Nah, bukan benda ajaran iman. Ajaran Islam, bukan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kita kena jadi hati yang subur. Hati subur, wildo molek hati kita tu. Jangan duk jenera, jangan duk batak ataupun degil tu dah. Kalau degil ke isi benda molek ya tak terima. Nauzubillah min zalik. Ni ialah di antara isi yang akan sebut di dalam surah Fatir yang kita nak ngaji. Mudah-mudahan kita boleh terus mengaji Quran, ngaji tafsir kita, dan supaya kita boleh faham dan boleh buat amal, boleh beki hati kita daripada tak molek kepada lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.